Terima kasih rakan pelapor kita Zanariah Zainal Abidin untuk cerita pagi Selangor dan seterusnya penonton dalam kita menjengah ke tahun baharu tahun 2022 ini kita perlu menjaga kesihatan kendiri kita pada tahap yang maksimum, bukan saja kesihatan fizikal namun juga kesihatan mental. Betul. Dan hari ini kita akan berkongsi kepada anda satu aplikasi yang akan memudahkan anda, iaitu kita berkenaan dengan penjagaan kesihatan mental, iaitu aplikasi ini akan membantu anda, memudahkan anda. Sebagai contoh, kita dapat menilai tahap kesihatan mental kita sejauh mana, apa yang kita perlukan. Mungkin kita perlukan untuk berbicara dengan seseorang untuk menyelesaikan masalah kita, ataupun kita hanya memerlukan dari segi apps tu dia akan tahu apa yang sesuai untuk kita. Tetapi yang paling penting, Munawar, aplikasi ini adalah secara percuma. Alhamdulillah. Itu platform yang sangat baik untuk kita semualah, keluarga Malaysia, untuk kita memanfaatkan aplikasi Plus Vibe ini. Jadi kita bersama dengan pengasas aplikasi Plus Vibe pada hari ini, Madiha Fuad. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Munawar, Sofi. Sihat? Sihat. Alhamdulillah. Baik, kalau kita tengok Plus Vibe ni, saya pun ada tengok juga, ada baca beberapa komen dan memberikan komen-komen yang baiklah, yang positif, di mana membantu ramai orang di luar sana yang sebenarnya dalam tak sedar, Madiha, mereka merupakan mempunyai masalah ataupun depresi depression sebagainya kan. Jadi bagaimana secara permulaannya, mungkin boleh kongsikanlah bagaimana mula-mula ni boleh tercetus idea untuk hasilkan Plus Vibe. Mungkin melihat keadaan sekeliling dan sebagainya. Boleh. Mungkin dalam masa 2 tahun yang lepas ini, tak dinafikan yang ramai orang terjejas dari segi pandemik, dari segi banjir, macam yang bagi Datuk Rafi mention tadi kan. Tapi bagi saya pun mengalami masalah saya sendiri masa lanjutkan pengajian PhD dan juga uruskan bisnes. Masa tu saya pun mengalami masalah kemurungan, di mana saya ada nerve damage, masalah saraf yang menyebabkan saya tak boleh nak buat apa-apa. So dari segi untuk memaham depresi, kemurungan, anxiety, I went through that phase. Daripada situ saya fikir macam, kalau dapat aplikasi yang you boleh terus instant, bukan secara booking, sebab sekarang ni selalu kesihatan mental, kalau you nak pergi mental health care semua kena booking kan. Mungkin 2 minggu, sekarang pun sampai 2 bulan. Betul. So nak menunggu appointment tu, by that time you tunggu tu, you might have been even more worse kan. So bagi saya instant support tu, immediate support tu sangat penting. Sebab itu aplikasi Plus Vibe ini ditubuhkan. Alhamdulillah. Pasti aplikasi Plus Vibe ini akan memberi manfaat yang cukup besar kepada semua keluarga Malaysia, khusus yang berkaitan dengan kesihatan mental ini. Jadi difahamkan Plus Vibe juga turut mendapat sokongan daripada Teraju. Betul, Alhamdulillah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Teraju untuk memilih Plus Vibe sebagai salah satu pemenang dalam program Superb untuk menerima bantuan dana dari segi untuk capai objektif kami dari segi kesihatan mental untuk pelajar-pelajar, untuk komuniti B40 dan juga untuk keluarga rakyat Malaysia sebagai seluruh. Dan kalau kita buka aplikasi tersebut, Plus Vibe, dia ada beberapa perkara yang terkandung dalam aplikasi tersebut, dan mungkin dia boleh kongsikanlah sejauh mana kita dapat buat penilaian, dan sekiranya penilaian itu dah diterima kan, apa langkah seterusnya yang perlu kita ambil? Permulaannya ialah untuk nak chat dengan terapis ke kaunselor ke, untuk nak kongsi masalah. Di mana ramai orang di Malaysia, bukan saja di Malaysia tapi seluruh negara, find it very difficult untuk nak kongsikan masalah, untuk nak share masalah itu. So jadi ni kita akan pendamkan perasaan. Dari situ, the first feature yang kita ada atas aplikasi itu ialah immediate support, di mana dalam masa 2 minit you dapat terus kongsikan masalah you dengan kita punya vibers yang kita namakan. Yang kedua adalah support dari segi artikel, video, motivational punya talk macam tu. Kalau you nak dapatkan ilmu untuk belajar macam mana nak mengatasi suatu situasi masalah, boleh juga layari kita punya artikel dan video. Dan juga ada macam relaxation activities seperti breathing exercises. Kadang-kadang you just want relaxation, soundtrack ke, tenang, nak stop overthinking ke, benda-benda macam tu. Menarik. Segalanya ada di Plus Vibe untuk membantu anda, keluarga Malaysia. Jadi bila kita bercakap berkenaan kesihatan mental, mungkin ada dalam kalangan saudara kita, keluarga kita di luar sana yang merasakan mereka tertekan sangat pada ketika ini, mengalami situasi depresi. Jadi mungkin Madiha boleh memperhalusi lagi apa antara sebenarnya simptom-simptom untuk depresi. So dari segi kesihatan mental,
secara seluruhnya. It's about cara perubahan dari segi pemikiran, perasaan dan perbuatan. So bagi kajian yang telah dibuat, perubahan dalam fikiran secara the first one ialah tahap satu ialah pemikiran negatif, di mana di aplikasi Plus5 terdapat ramai yang pemikiran negatif. Contohnya macam saya rasa lemah, saya rasa saya tak berjaya, saya rasa macam saya tak disayangi. Fikiran ini adalah level tahap pertama. So kalau anda di sana, kalau ada fikiran negatif, tak ada support system, Plus5 ada di sana untuk bantu anda. Level kedua yang kita juga ada ialah tahap yang sedikit kritikal, ialah fikiran untuk cubaan bunuh diri. Di mana kita alhamdulillah Plus5 telah prevented 800 fikiran bunuh diri. Alhamdulillah. Di mana ramai golongan yang remaja umur 15 hingga 18 tahun. Setakat ini saya tengok PDRM pun telah mencatatkan rekod kes remaja umur 15-18 tahun. 900 daripadanya telah pun bunuh diri. So itu adalah satu isu yang sangat kritikal yang kami harap kami dapat wawarkan Plus5 ini. Dia punya features, dia punya yang you boleh chat dengan orang untuk luahkan perasaan. So itu adalah projek kami untuk tahun ini. Ya, itu merupakan satu perkara yang baik sebab kita faham macam Madiha kongsikan, di Malaysia kita ada satu masalah di mana kita akan rasa malu untuk berkongsi, takut untuk meluahkan cerita dan apa kita lebih rela untuk pendamkan perasaan yang kita fikirkan dan sebagainya kan. Dan ini merupakan satu aplikasi yang baiklah, mana kita akan berhubung dengan seseorang yang akan memberikan nasihat yang baik kepada kita. Dan kalau kita tengok juga di kaca TV tadi, kita ada kongsikan antara perkara-perkara yang berada di dalam aplikasi, dan ada juga tips-tips, ada lagu-lagu seperti yang dikongsikan Madiha sendiri, dan ada satu tu yang menariknya pie chart tu kan. Betul. Jadi dia akan anda boleh pilih lah, maksudnya anda nak bercerita tentang apa, lebih ke arah apa, sebagai contoh masalah love life ke, ataupun masalah mungkin kita ada masalah dari segi spiritual kan sebagainya kan. Dan nasihat dari segi nasihat yang diberikan, adakah daripada penilaian tersebut mereka yang memberi nasihat itu adalah mereka yang selayaknya? Adakah itu private ataupun bagaimana? So benda yang paling utama sekali ialah of course security dan confidentiality, di mana setiap chat yang pengguna request ke berbicara ke dengan Viber kami, lepas 24 jam automatically dia akan delete. So dia tak akan backup. So dari segi situ keselamatan apa yang jamin lah, terjamin. Dari segi kita punya Vibers juga, dia orang certified counselors, psychologists, psychiatrists, ada juga kita buat partnership dengan universiti-universiti untuk alumni, di mana sebenarnya tak banyak job opportunities, peluang pekerjaan untuk graduan psikologi dan kaunselor, walaupun mereka layak, tapi tidak banyak peluang pekerjaan. Dari situ kita akan menilai mereka, kita akan buat training untuk nak meluaskan peluang pekerjaan itu. Satu perkara yang baik juga tu. Dan kita lihat ianya sudah pasti akan memberi sokongan dan juga memberi semangat kepada seluruh keluarga Malaysia. Dan Madiha, bila kita bercakap berkenaan kesihatan mental ini kan, ramai yang bercakap adalah antara faktor ataupun aspek yang cukup penting dalam menjaga kesihatan mental adalah sistem sokongan sosial dan juga faktor komunikasi yang berkesan dengan orang-orang di sekeliling kita, dengan orang yang tersayang. Jadi bagaimana Madiha memanfaatkan dua-dua aspek ini dalam aplikasi Plus5 ini supaya kita dapat memberikan sokongan secara maya kepada mereka, bukan perlu sahaja secara fizikal tapi secara maya, secara langsung, secara pantas kepada mereka yang terkesan ini. Betul, memang betul Munawar. I mean, the power of sharing that you care, showing that you care to someone, kasih sayang itu sangat penting. Walaupun kita akan rasa macam, oh actually benda tu benda kecil je, tapi setengah orang, bila you dalam level satu, yang tahap satu saya mention tadi, fikiran depresi, fikiran yang you memang self-motivation, self-worth itu terlampau rendah, showing that you care, sembang dengan Vibers, dengan dapatkan semangat daripada mereka means a lot to people like that. And that's why mereka sentiasa akan how's your day, akan bercerita tentang struggles mereka. The support system is very, very important. Dan saya rasa dalam era yang kita sekarang ni, dengan social isolation, macam mana kita nak dapatkan bantuan support system tu, di mana kalau kita susah nak jumpa keluarga, COVID dengan pandemik, so support system tu telah
dah tak stable. That's why we get a lot of people, setakat ini 30% daripada atau 10 juta rakyat Malaysia mengalami masalah kesihatan mental. Itu dia. Dan adakah sekiranya para pengguna kita yang menggunakan aplikasi tersebut sebagai contoh nak berkongsi sesuatu, respon yang akan mereka terima adakah secepat mungkin dan mungkin ada waktu-waktu tertentu ataupun 24 hours? Sebenarnya 24 hours tapi dalam masa 2 minit. Tapi kita akan cuba, mungkin ada seperti mana waktu banjir saya rasa bulan lepas memang ramai yang request untuk sokongan emosi, untuk bersembang, untuk nak kongsi masalah. Masa tu kita terima lebih daripada 1,000 request chat dalam masa sebulan. Sepanjang Madiha sendirilah terlibat dalam Plus Vibe ini, apa antara keluh kesah ataupun luahan utama daripada masyarakat di luar sana dalam Plus Vibe ini? Adakah dari aspek kewangan ataupun masalah, mungkin ada masalah percintaan, masalah keluarga ataupun apa sebenarnya? Sebenarnya betul, memang masalah relationship percintaan dan juga masalah keluarga sebenarnya. Sebab ramai yang pengguna daripada 10,000 pengguna kami, ramai adalah bawah daripada umur 25 tahun. Jadi ni student-student, pelajar-pelajar, mereka tak ada ruang untuk nak share masalah relationship atau masalah keluarga diorang. So itu support system yang sangat penting di mana saya harap Plus Vibes dapat menolong mereka dari segi itu. Dan bila aplikasi ini berjaya, Madiha sendiri sebagai pengusaha untuk aplikasi ini kan, macam mana perasaan dapat membantu orang? Sebab Madiha pernah mengalami situasi depresi, anxiety sebagainya dan kita tak suka perasaan itu. Dan kita tahu kita perlukan pertolongan dan bila dapat membantu ramai sangat orang di luar sana, lebih kurang 10,000 orang tadi, pasti satu perkara yang rasa macam wah, alhamdulillah ni bukan satu berita baik lah, perkara yang baik dapat dilakukan. Bukan saja untuk saya, untuk Plus Vibes punya team, untuk semua collaboration, partnership, semua ramai yang telah nak join untuk kita punya misi untuk nak menolong rakyat semua untuk dari segi kesihatan mental. It's something that makes a lot of people sleep very good at night. Macam you tidur, you akan fikir macam wow, alhamdulillah hari ini kita telah menolong seramai berapa-berapa orang yang mungkin kalau diorang lepas fikiran negatif tahap 1 tadi, diorang mungkin akan ada fikiran bunuh diri atau tahap ketiga mungkin yang ada cubaan bunuh diri. So itu yang kita fikir secara long term impact yang support system ni dapat beri kepada mereka. Sebab akhirnya yang pengguna sekarang ni is the future generation, the future workforce ialah keluarga Malaysia dalam 2030. Betul. Dan kita lihat kita masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19 sejak tahun 2020 sampai sekarang. Dah lebih 2 tahun kita berdepan dengan pandemik COVID-19 dan kesannya, impaknya cukup besar. Ada yang kehilangan pekerjaan. Jadi situasi ini sangat menggusarkan. Bila kita bercakap berkenaan pengurusan kewangan ini, ada yang tertekan di luar sana, hilang mata pencarian. Jadi bagaimana dalam situasi ini untuk kita beri penekanan? Sebenarnya ia perlu bermula dengan keadaan diri kita yang lebih positif, kesihatan mental yang sihat untuk kita memulakan hidup baru kita sebelum kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang lain. Madiha. Memang betul. Dari segi pandemik ini, ramai akan rasa terjejas dari segi kesihatan mental sebab mereka akan fikir macam mana dari segi kerjaya, dari segi ekonomi, dari segi socialization, macam mana dia nak bangkitkan diri. Dari situ, of course, it's about don't give up. Dalam semua apa yang kita lalui, mesti ada hikmah di sebaliknya. This is a chapter mungkin kita dapat belajar sesuatu benda. Setengah orang dalam situasi pandemik ini, diorang rasa kehilangan kerja, diorang belajar skill baru. Diorang cuba bidang baru. So ini adalah opportunity untuk siapa-siapa di luar sana untuk try out something different, try out something new. So jangan nampakkan benda ini sebagai satu setback, tapi nampakkan ini sebagai suatu peluang untuk mencubai satu benda yang baru. Betul. Dia peluang bagi kita memulakan hidup baru. Betul. Untuk buang segala yang negatif seperti yang Munawar katakan tadi, tahun baru ni kita kena ada satu fikiran yang baru, azam untuk kita ada azam baru semestinya dan juga ada kehidupan yang lebih baik lah daripada tahun-tahun sebelum ini. Mungkin sebelum ini kita dengan tekanan kerja, dengan tekanan akibat daripada pandemik COVID-19 dan sebagainya kan. Dan bila bercakap tentang masalah depresi ni, Madiha melihat antara lelaki dan perempuan, siapakah yang paling ramai yang berkongsi masalah? Sophie rasa siapa? Sophie rasa memang
undeniably it's women, memang wanita. Ya. Disebabkan mungkin sensitif dari segi certain situasi atau mungkin sebab overthinking di mana kita akan sentiasa berfikir. So memang wanita, saya nampakkan data daripada 2 tahun yang lepas ini, seramai hampir 2,000 orang yang telah bunuh diri, 1,200 daripadanya adalah golongan wanita. Okey. So memang mungkin tak ada peluang, mungkin it might be domestic abuse ke, it might be family issues, it might be tekanan pressure daripada kerja nak handle keluarga. Betul. Pelbagai masalah yang wanita lalui. Ya, betul. Sebab tu pentingnya bila berkahwin ni Madia kan, perlunya ada suami yang memahami, bertanggungjawab, berkongsi sebagainya kan, supaya kita dapat meluahkan sekurang-kurangnya isteri tak terpendam seorang perasaan kan. Betul. Ya. Cakap pendam permasalahan ini, jangan risau. Ada aplikasi Plus Vibe hanya untuk betul. membantu anda di luar sana secara percuma sebenarnya. Jadi Madiah, sebenarnya tahun baru ini masih belum terlambat kiranya untuk kita memberikan kata-kata motivasi, semangat untuk azam baru kepada seluruh keluarga Malaysia. Silakan Madiah. Okey, kepada para penonton, jangan lupa jauhkan daripada fikiran negatif itu. Apa-apa yang terjadi, selalu fikiran positif, because that is the most important thing dalam apa-apa kita buat. Fikiran positif, jauhkan daripada fikiran negatif. Percaya yang apa-apa you lalui, you boleh capainya. Kalau you perlu bantuan, you perlu sokongan emosi, Plus Vibes ada di sini. So jangan lupa muat turun Plus Vibes di Apple Store dan Google Play Store. Ya, itu dia aplikasi yang akan memudahkan untuk kita semua, pastinya akan membantu kita dalam keadaan kita rasa sangat-sangat tertekan. Terus dapatkan aplikasi, berkongsi masalah anda daripada kita memikirkan overthinking tentang masalah tersebut, berkongsi, meluahkan. Betul. Bantuan secara maya, secara terus kepada anda melalui aplikasi Plus Vibe. Itulah masalahnya bila kita bercakap azam baru ni, tapi masalahnya ramai. Mungkin ada dalam kalangan kita yang masih merasa saya tak boleh. Saya ada impian tapi tak boleh nak capainya. Betul. Itu pentingnya untuk sokongan sistem sosial dan juga sokongan daripada Plus Vibe sendiri, Maria. Sebab itu bantuan sokongan emosi, kasih sayang sangat penting. So kita sentiasa support kawan-kawan. Kalau ada yang takut untuk nak cari support, tak apa, Plus Vibes ada. InsyaAllah Plus Vibe akan memberikan kasih sayang secara maya pada keluarga Malaysia. Betul, Maria? Itu dia. Orang yang akan sentiasa menjadi telinga kepada kita untuk kita berkongsi masalah sebagainya. Kalau anda nak tahu, boleh terus ke Google Play dan juga App Store untuk download Plus Vibe. Itu dia akan membantu anda, insya-Allah. Okay, terima kasih kita ucapkan kepada Madiah Fuad selaku pengasas aplikasi Plus Vibe. Terima kasih banyak. Terima kasih. Satu aplikasi yang cukup baik, di mana satu usaha yang cukup baik yang dapat menyelamatkan nyawa khususnya. Itu yang paling utama, dan juga dapat menjaga kesihatan dari segi mental kita dan juga dari segi fizikal kita, kerana daripada mental itulah akan membentuk fizikal yang baik dan memberi aura positif yang baik. Betul. Sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada Madiah Fuad, pengasas aplikasi Plus Vibe. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain waktu untuk kita berkongsi semangat yang positif kepada seluruh keluarga Malaysia. InsyaAllah. Okey, sekarang ini kita nak bawa penonton semua. Kita nak mengetahui berkenaan perkembangan cuaca. Itu orang cakap cuaca dalam hati, siapa tahu kan. Tapi cuaca di luar sana kita boleh ramal bersama dengan Jabatan Meteorologi Malaysia. Silakan.